Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Mu'allaf. Baik tuan-tuan puan-puan semua, hari ini saya berada di rumah seorang tokoh daripada kalangan seorang mu'allaf, ya, di mana beliau mempunyai kerja yang hakiki, tetapi beliau tetap beristiqamah dalam melakukan usaha-usaha dakwah selama lebih daripada 20 tahun. Jadi apakah yang ada dengan dakwah itu? Apakah yang beliau dapat daripada usaha dakwah yang beliau lakukan? Jom ikut saya untuk dengar cerita ni bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Terima kasih datang. Terima kasih. Okey, jom kita masuk dalam. Masuk dalam. InsyaAllah. Panas kat luar ni. Besar rumah Ustaz. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki, Allah pinjamkan antara hidup ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah saya di sini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin Raja bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Hafizuddin, beliau merupakan pengarah operasi dan juga ahli lembaga pengarah di dalam sebuah syarikat yang bernama Chubu Corporation Malaysia Sendirian Berhad, sebuah syarikat daripada Jepun, ya, yang berlokasi di Johor. Ya, betul Ustaz? Benar. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz Hafizuddin ni kalau kita lihat fizikal dia beliau mempunyai satu kelebihan yang saya anggap agak luar biasa. Nak tahu apakah dia? Ustaz Hafizuddin boleh bercakap dalam bahasa Jepun. Hai, so desu. Tu dia, dengar tu. Kan? Jadi kita nak test sikit lah sebelum kita nak masuk ke topik utama. Kita test sikit dulu apa Ustaz punya bahasa Jepun. Contoh saya nak cakap apa ya? Apa khabar Ustaz? O genki desu ka? Okey. Senang sangat. Kita cuba yang lebih susah sikit. Contohnya, bagaimana saya nak menaiki bas dari sini? Basu no noriba wa kochi kara doko desu ka? Okey. Boleh Saya tak faham. Kalau siapa yang boleh audit lah kan. InsyaAllah. Baik, siapa nak belajar bahasa Jepun boleh cari Ustaz Hafizuddin. Boleh komen di bawah. Macam tu Okey, baik. Ustaz, mungkin sahabat-sahabat kita ramai yang belum kenal Ustaz. Mungkin boleh Ustaz cuba untuk perkenalkan diri sedikit. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin Raja bin Abdullah. Saya berasal dari bumi negeri Johor. Sudah berumur 59 tahun dan sudah berkahwin, mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak, dan sudah mempunyai 2 orang cucu dan yang ketiga on the way. Alhamdulillah, semua ini merupakan satu nikmat dan juga anugerah yang Allah bagi kepada saya setelah saya memasuki Islam pada 26 hari bulan November 1989. Maknanya sudah hampir 31 tahun saya berada dalam Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, tadi Ustaz kata ada 2 orang cucu, seorang lagi on the way. So maksudnya umur tu dah hampir pencen lah Ustaz ya? Alhamdulillah, Allah bagi usia yang agak panjang sehingga ni. Alhamdulillah, saya dah nak mencapai 6 series tahun hadapan. Alhamdulillah. Cuba Ustaz ceritakan sedikit. Tadi Ustaz cerita pada Ustaz bertugas sekarang ni bertugas sebagai pengarah operasi, ya, dan ahli lembaga pengarah dan syarikat Chubu Corporation Malaysia Sdn Bhd. Itu syarikat yang dalam bidang apa Ustaz? Okey, syarikat Jepun ini merupakan syarikat yang berkecimpung dalam bidang kejuruteraan pembuatan besi. Iaitu besinya khususnya lebih kepada penutup longkang besi ataupun oil and gas industrial platform, yang mana digunakan sebagai sebagai laluan untuk sama ada untuk orang awam, kenderaan maupun di platform-platform kapal cari gali minyak.
Jadi kami agak khusus dalam bidang kerja-kerja ni, dan saya selaku pengarah operasi di syarikat tu bertanggungjawab untuk memastikan segala perjalanan operasi daripada menerima bahan mentah sehingga ekspor, dan juga termasuk dalam pengurusan dan juga pentadbiran syarikat itu sendiri, penyelenggaraan dan juga pengendalian tenaga kerja dan sebagainya itu di bawah tanggungjawab saya sendiri. Oh, baik Ustaz. Jadi selama Ustaz dah berada di syarikat ni dah begitu lama, cuba ceritakan sedikit bagaimana Ustaz mula daripada awal sebagai jawatan daripada awal hingga ke hari ini sebagai seorang pengarah operasi. Okey, baik, alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya masuk ke syarikat ini sebagai seorang penolong pengurus bahagian pembuatan, dan di kala itu memang agak mencabar pertama sekali saya dipanggil untuk temuduga, kerana yang menemuduga saya adalah 3 orang Jepun. 3 orang Jepun yang mana seorang itu memang khusus dalam bidang penyelenggaraan mesin dan juga automation, seorang lagi di bidang pengurusan, dan seorang lagi di bidang pembuatan. Jadi setiap seorang itu memang menanyakan soalan yang agak mencabar, tapi alhamdulillah dengan sedikit pengalaman dan juga ilmu yang Allah izinkan pada saya melalui sahabat-sahabat dan sebagainya, saya dapat menjawab segalanya dengan baik, dan hasil daripada itu saya diterima untuk bekerja sebagai penolong pengurus dengan gaji yang agak minimum masa itulah, disebabkan ekonomi yang merudum dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selepas tu saya terus melakukan kerja dengan sebaik mungkin mengikut pada etika kerja budaya Jepun, kerana kita semua sedia maklum bekerja dengan Jepun ini bukannya satu perkara yang kita boleh ambil ringan. Ia perlu dilakukan dengan penuh serius dan juga ketepatan menjaga masa, menyatakan sesuatu itu dengan benar, maknanya jujur, dan yang penting adalah amanah. Jadi perkara ini memang saya agak serius dalam menjaga ni, dan alhamdulillah selepas saya bekerja di sana daripada awal sebagai penolong pengurus, dinaikkan selepas beberapa tahun sebagai pengurus bahagian pembuatan, dan selepas 10 tahun saya terus dinaikkan pangkat menjadi seorang pengarah operasi dan juga ahli lembaga pengarah syarikat itu sehingga kini. Baik Ustaz, daripada apa yang Ustaz cerita, saya dapat 4 poin daripada setelah mendengar apa yang Ustaz cerita. Yang pertama, Ustaz melalui perjalanan yang tidak mudah sebagai seorang warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di sebuah syarikat Jepun daripada jawatan penolong pengurus sehingga akhirnya menjadi seorang pengarah operasi dan ahli lembaga pengarah. Bermaksud Ustaz telah mendapat seorang rakyat Malaysia bekerja di syarikat Jepun yang telah mendapat kepercayaan yang tinggi oleh pihak pengurusan. Itu yang pertama. Yang keduanya, poin yang saya dapat adalah Ustaz mempunyai komitmen yang sangat besar. Ustaz sibuk dalam urusan kerja, tentu sekali sibuk sebab sebagai seorang pengarah operasi. Poin yang ketiga yang saya boleh tujukan kepada sahabat-sahabat mu'alaf di luar sana, setiap orang mampu untuk berjaya. Kita boleh excel ataupun kita boleh cemerlang dalam apa sahaja bidang. Poin yang keempat adalah Ustaz dah bekerja di sana berbelas tahun. Istiqamah yang membuahkan sesuatu hasil kepada usaha yang kita lakukan, Ustaz. Baik sahabat-sahabat semua, tentu sekali sahabat-sahabat semua tertanya-tanya kenapa saya memanggil Ustaz Hafizuddin ini sebagai Ustaz, sedangkan beliau bertugas di Cubu Corporation Malaysia Sdn Bhd. Cuba Ustaz ceritakan sedikit kenapa saya boleh panggil Ustaz ni Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Sebenarnya title ataupun pangkat itu yang diberikan adalah mungkin juga satu anugerah yang Allah bagi kepada saya lah. Memang kerja di syarikat ni, saya pun kalau orang tanya memang saya cakap saya kerja kilang besi je. Sebab tak perlulah kita nak jadi rasa bangga ke dan sebagainya. Walaupun memang secara hakikinya itu merupakan satu rezeki yang Allah bagi pada kita lah. Jadi bagaimana boleh sehingga orang menggelar ustaz lah yang Brother Ridwan cakap sekarang ni.
Saya mula berkecimpung dalam dunia dakwah ni seawal 8 tahun selepas saya memeluk Islam. Dan masa pada zaman tu memang dengan IT yang hampir tidak ada menyeluruhnya. Dan saya mula berjinak-jinak dengan dunia dakwah melalui sahabat-sahabat seperti, kalau saya nak quote beberapa orang lah, Brother Syakirit, Brother Lim Joyson, Brother Anwan Singh dan sebagainya lah. Dan mereka mula datang ke Johor Bahru dalam seminar-seminar ataupun perkembangan dakwah masa itu. Dan saya terlibat bersama melalui satu NGO Islam yang terkemuka di Malaysia hingga hari ini. Dan di situlah mulanya detik-detik saya mula melibatkan diri dalam dakwah. Dan selepas hampir lebih 20 tahun, saya mula mengenali dakwah dengan lebih luas sehingga adanya hubungan dengan Jabatan Agama. Dan hasil daripada itu, saya dipanggil, diberi ujian dan sebagainya sehingga diberi tauliah sebagai tenaga pengajar kepada saudara baru di daerah Kulai. Dan dalam masa yang sama juga saya diberi tauliah sebagai pendakwah saudara kita di negeri Johor. Jadi mula di situlah saya mula bergerak lebih agresif dalam dunia dakwah ni, walaupun kesibukan kerja itu saya tidak boleh nafikan. Sebab saya masih ingat lagi suatu ketika apabila berlaku keadaan agak genting di dalam syarikat, saya bekerja selama 36 jam dengan setengah jam tidur dalam kereta. Itu satu pengalaman yang saya tak dapat lupa. Walaupun begitu, saya masih dapat terus berada dalam dunia dakwah dan kerja-kerja dakwah secara istiqamah hingga hari ini. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas satu kekuatan dan juga satu keizinan yang Allah bagi kepada saya hingga hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu bukan sesuatu perkara yang sangat mudah. 20 lebih tahun Ustaz terlibat dalam usaha-usaha dakwah. Sahabat-sahabat semua, saya kenal Ustaz Hafizuddin ni semasa saya masih lagi di Selangor. Jadi selalulah, sering kali saya berjumpa dengan Ustaz Hafizuddin di KL ataupun di Selangor, majlis-majlis, mesyuarat, kursus, seminar dan juga sebagainya. Dan hampir setiap minggu saya berjumpa dengan Ustaz Hafizuddin. Dan saya sangkakan sebelum ini saya sangkakan Ustaz Hafizuddin ni bermastautin di KL ataupun Selangor. Tapi apabila telah berpindah ke negeri Johor, barulah saya tahu rupanya Ustaz Hafizuddin ni tinggal di Johor. Benar. Jadi hampir setiap minggu Ustaz travel up and down Johor KL. Daripada mana datangnya kekuatan itu, Ustaz? Alhamdulillah, pertama sekali saya perlu lafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa izin dan juga iradahnya tak mungkin benda ini berlaku, dan segala kekuatan dan kejayaan itu datang daripada izin Allah juga. Dan memang benar saling juga kita bertemu di Kuala Lumpur di pelbagai majlis. Dan sebenarnya saya bekerja 5 hari seminggu. Jadi Sabtu dan Ahad itu memang hari cuti. Hari Ahad memang saya khususkan setengah hari untuk mengajar. Tapi hari Sabtu tu biasanya bila ada program ataupun di hari pekerja yang biasa, bagi saya memandu tidak menjadi satu masalah. Jadi mungkin kalau nak bergerak untuk mesyuarat dalam masa 3 jam saya kat Kuala Lumpur, mesyuarat 3-4 jam, kemudian terus saya boleh balik ke rumah dan jalankan aktiviti macam biasa. Jadi saya pun minat memandu, jadi tidak menjadi satu masalah untuk saya sering bergerak ke sana dan kemari lah tanpa sebarang halangan. Semuanya saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah lah, kerananya juga segalanya berlaku. Tetapi saya melihat ni kan, dia sebagai salah satu barakah yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab kita dalam hidup ni sebenarnya setiap masa, satu hari Allah bagi kita masa 24 jam. Setiap orang sama. Tapi value 24 jam itu semua tak sama. 24 jam yang saya rasa mungkin lebih pendek. 24 jam yang Ustaz rasa mungkin lebih panjang, boleh melakukan lebih banyak benda. Sebab itu adalah sesuatu barakah yang Allah kurniakan kita, kesihatan, masa dan juga sebagainya, Ustaz. Jadi saya nak masuk ke topik utama yang tujuan saya datang bersembang santai dengan Ustaz hari ini, iaitu ada apa dengan dakwah, Ustaz. Ustaz, daripada Ustaz cerita ni kan, 20 lebih tahun dalam dunia dakwah, buat ini,
buat program ni, buat program tu, up and down, KL, Selangor, pergi sana, pergi. Padahal ustaz ada kerja yang hakiki. Kan kalau kita kata sebab kebiasaannya kan, kita buat, manusia membuat sesuatu perkara pasti ada tujuannya, pasti ada keuntungannya, ada benda yang kita nak dapat, contoh kan, ada hasilnya. Okey, kita buat bisnes sebab kita nak untung, nak ada returnnya. Mungkin ada orang yang, saya minta maaf saya cakap depan kamera, okey, mungkin ada orang yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti politik, pada dasarnya adalah untuk berkhidmat pada rakyat, tapi ada hasilnya akhirnya kembali kepada diri juga, kebaikan yang kita mendapat pengaruh, kita mendapat status hidup, darjat yang berbeza mungkin, ya, mungkin daripada segi kekayaan dan juga sebagainya. Tapi dalam kerja dakwah ni, sebab ustaz tak perlukan semua benda tu. Kalau kita kata daripada segi rezeki, alhamdulillah Allah dah kurniakan ustaz dengan keluarga yang selesa, rumah yang selesa, suasana yang selesa. Kalau disebabkan wang, ustaz dah ada pangkat yang tinggi, ada kerja yang hakiki, ya, malahan penuh dengan komitmen, sibuk. Kalau kita katakan nakkan pangkat, mungkin ustaz boleh masuk organisasi ini, organisasi itu, ataupun terlibat dengan politik dan juga sebagainya. Jadi, tapi ustaz masih lagi istiqamah dalam usaha dakwah selama 20 lebih tahun. Apa yang ustaz dapat daripada usaha yang ustaz buat ni sebenarnya? Apa ada dengan dakwah ustaz? Okey, baik, satu soalan yang agak baik dan senang didengar tapi susah dijawab. Baik, memang saya setuju, setiap orang tu Allah Ta'ala beri 24 jam yang sama. Tapi bergantung pada individu bagaimana masa itu diuruskan dengan cara yang sangat bernilai. Alright? So, bagi saya memang masa ni memang kalau dilihat macam sesuatu yang sangat berat. Memang benar Allah Ta'ala kurniakan saya pelbagai rezeki hingga hari ini. Kalau saya boleh imbau kembali mula-mula bila bekerja, dengan selepas berkahwin, dengan gaji yang kecil, duduk di rumah sewa dan sebagainya, memang komitmen tinggi. Masih kena bantu ibu bapa saya dengan 1/3 daripada pendapatan saya akan saya khususkan kepada ibu bapa saya. Itu memang saya tak gagal setiap bulan walau sebagaimana susah. Walaupun suatu ketika saya pernah berhadapan dengan mi Maggi sebungkus dan saya terpaksa makan berkongsi dengan isteri saya. Itu saya pernah lalui sekali. Tapi itu mengajar saya bagaimana saya untuk berdikari dan menghadapi suasana hidup yang lebih mencabar di masa akan datang. Tapi alhamdulillah setelah saya melalui semua itu, dengan berlandaskan agama yang saya cuba usahakan belajar, dan bukan sekadar diri saya sebagai seorang yang memeluk Islam dari tahun 89, tapi saya juga membuat satu bentuk perjanjian dengan isteri saya, iaitu apabila kita kahwin nanti, anak-anak kita mestilah kita terapkan dengan nilai-nilai agama yang tinggi sebagai asas dan dasar dalam hidup dia. Dan alhamdulillah dengan izin Allah juga saya dapat usahakan anak-anak saya ke bidang-bidang agama, dan alhamdulillah dengan izin Allah juga dapat mereka teruskan dengan pengajian mereka dan kerja yang baik dengan izin Allah. Dan dalam masa yang sama juga saya pun usaha dan Allah berikan rezeki pada kami keluarga. Dan saya rasa pulangan, salah satu bentuk cara untuk saya mulangkan adalah menginfakkan sebahagian daripada masa saya untuk agama. Ya, walau sebagaimana sibuk saya pun dalam tugasan saya, keluarga saya, tapi sebahagian masa saya mesti saya infakkan untuk agama, iaitu melalui kerja-kerja dakwah. Memang orang akan kata apa dapat dengan dakwah, tak ada pulangan, tak ada saham dunia dan sebagainya, tapi akhirnya dia merupakan satu saham yang tersirat, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ataupun dirasai dengan apa jua dalam dunia ni. Tapi insya-Allah semoga Allah ikhlaskan hati-hati saya dalam buat kerja dakwah bersama dengan sokongan yang kuat daripada isteri saya khususnya dan juga anak-anak amnya. Dan ini merupakan satu bentuk motivasi bagi diri saya juga. Dan sehingga hari ini saya masih terus beristiqamah dalam kerja-kerja dakwah ni, dengan harapan Allah juga memberikan saya kesihatan dan kekuatan untuk saya terus berada dalam dunia dakwah ini. Amin, amin. InsyaAllah, amin. Jadi saya mohonlah semua doakan untuk saya, untuk saya terus berada dalam relungan dakwah ini sehingga nafas saya yang terakhir nanti. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar
mengabulkan doa. Bukan saja doa daripada Ustaz Hafizuddin, tetapi doa kita semua juga. Baik, insya-Allah kita dah dengar apa kata Ustaz Hafizuddin. Jom kita dengar pula apa kata isteri dan juga anak Ustaz Hafizuddin. Ustaz Muhammad Hafizuddin merupakan seorang suami yang biasa saja, seperti suami orang-orang lain juga. Tetapi keunikan Ustaz ni, dia apabila diberi tanggungjawab, dia very committed. Dia bukan seorang yang membuat kerja sambil-sambil lewa ke tidak. Pernah satu hari tu dia mendapat call daripada seseorang yang ada orang nak masuk agama Islam pada pukul 11.30 malam. Jadinya kita orang ni bercakap lah dekat rumah, hai, orang ni pukul 11.30 malam pun nak masuk agama Islam. Cakap. Tapi dia kata, tak apa, pukul 12 dia meninggal, dah rugi dah kita. Macam mana tak dapat gitu? Tapi macam itulah Ustaz. Pukul 12 malam ke, pukul 1 pagi ke, kalau orang telefon ke apa, baik orang jabatan ke, siapa-siapa ke, dia akan penuhi, insya-Allah. Dalam kesibukan Ustaz berkerja, berkejaya, membuat kerja-kerja dakwah, tapi tanggungjawab beliau terhadap keluarga, masya-Allah, tak terabai langsung. Beliau ada masa bersama dengan saya pergi pasar, ada masa dengan saya pergi buat grocery, ada masa pergi bercuti dengan anak-anak. Jadinya kalau orang kata kalau membuat kerja dakwah tu sampai tak ada masa dengan keluarga tu, saya rasa macam tak je lah. Sebab apa? Kadang-kadang kami pun juga sama-sama bersama dengan Ustaz menjalankan kerja-kerja dakwah, dan kami pun merasa macam seronok. Rumah tangga ini merupakan hayatul amal. So, ia diwarnai dengan berbagai-bagai kehidupan dan juga bebanan dalam rumah tangga. Kita punya motif utama hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. So, insya-Allah, dengan kerja-kerja dakwah ini, kita mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dan suami dan anak-anak kita dapat berpimpin tangan menuju ke syurga. Dan asbab dengan kerja-kerja dakwah inilah Allah mengangkat amal-amal kita, insya-Allah. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Hafizuddin Raja. Saya merupakan anak sulung dalam keluarga. Ayah saya merupakan seorang yang tegas, dedikasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai ketua keluarga. Ayah saya juga mementingkan keseimbangan akademik dan agama. So, kami adik-beradik dalam umur 9 tahun, 10 tahun tu dah start masuk madrasah tahfiz lah. And then lepas tu kita orang sambung akademik sampai SPM. So, ayah saya mempunyai expectation yang sendirilah dalam setiap anak-anak dia, especially saya sebagai anak yang sulung, so, tanggungjawab terhadap adik-adik, keluarga bila diorang dah tak ada esok. So, macam itulah. So, dan dia expect setiap seorang anak-anak dia berjaya dalam bahagian bidang akademik dan agama. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Haris, anak bongsu kepada Ustaz Muhammad Hafizuddin Raja. Ayah saya seorang yang tegas, walaupun tegas. Contohnya untuk saya sambung pelajaran saya lepas SPM, negara yang paling saya tak nak pilih ialah Jepun untuk saya belajar kos automotif. Tapi ayah saya memilih dan paksa saya untuk belajar ke Jepun walaupun saya tak suka.
pada mulanya saya agak memberontak lah, and then bila saya dah belajar dekat sana, dah lama saya dah dapat adapt, so saya baru fikir mungkin pilihan yang kita nak tak dapat, tapi pilihan ibu bapa ni mungkin insya-Allah yang terbaik. Dan saya yakin ayah saya adalah seorang yang penyayang. Contohnya kalau macam kami semua ada dalam permasalahan yang besar ke, ataupun ada apa-apa masalah, ayah dan ibu saya lah yang orang pertama akan memberi daripada segi moral support, and tolong sampai perkara tu selesai semua. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, tadi kita dah bercerita daripada mana datangnya kekuatan Ustaz untuk istiqamah melakukan usaha-usaha dakwah ni selama lebih daripada 20 tahun. Dan sekarang ni kita cerita juga, tentu sahaja dalam masa 20 lebih tahun ni bukan saja Ustaz kita dapat melakukan kerja tanpa ada masalah apa semua itu, dan tentu sahaja ada banyak halangan yang kita akan hadapi. Mungkin Ustaz berkongsi sedikit. Alhamdulillah, terima kasih untuk soalan tadi. Dan tadi saya ada ceritalah tentang bagaimana saya cuba menguruskan masa dengan sebaik mungkin dalam kerja-kerja dakwah ini, dan hasilnya ialah Allah berikan saya rezeki yang melimpah ruah, dan bukan saja rezeki yang tersirat, tapi juga dengan anak-anak yang alhamdulillah, anak yang soleh dan isteri yang solehah, yang sama-sama bantu untuk saya melonjak ke hadapan lagi dalam dunia dakwah. Jadi ini merupakan satu rezeki yang Allah bagilah. Dan bila bercerita tentang cabaran dan halangan itu, saya rasa ia bukanlah satu benda yang boleh dielakkan oleh siapalah. Para Nabi dan Rasul dahulunya pun banyak lagi cabaran dan halangan di dunia dakwah mereka dahulu. Apatah lagi kita yang kecil-kecil ni lah, lagi banyak juga kita hadapi cabaran. Tapi bagi saya cabaran tu walau macam mana pun, cabaran tu datang daripada individu. Kadang-kadang cabaran tu datang juga dari dalam diri sendiri, dengan kerja yang dakwah, kerja yang kita buat tu, dengan kesibukan tugas di syarikat, dan kesibukan dengan keluarga sendiri, dan juga kesibukan dengan kerja-kerja kemasyarakatan. Dalam masa sama saya perlu juga ketepikan masa, walau seberat mana pun, untuk kerja-kerja dakwah ni. Dan kalau katakan cabaran tu memang tak dapat kita larilah, dia merupakan asam garam dalam dunia dakwah juga. Jadi apa yang saya cuba datangi ataupun tempuhi, apa juga cabaran tu saya cuba ambil dalam sikap positif lah. Itu cabaran itu walaupun dia berbentuk satu bentuk halangan yang besar, sama ada dari individu yang biasa ataupun daripada pihak-pihak yang berautoriti, saya cuba cuba berfikir positif, untuk menukarkan cabaran dan halangan itu kepada satu usaha yang mendatangkan hasil yang baik. Dan saya terus, walaupun kadang-kadang dia melibatkan posisi saya dalam satu organisasi, tapi saya rasa posisi itu hanya dunia semata-mata, dan saya rasa dakwah itu jauh lebih penting, maka saya teruskan. Saya teruskan walaupun ada kalanya mahar yang saya bayar itu mungkin satu bentuk posisi dalam satu organisasi. Tapi bagi saya tidak kisah. Ini bukan kata dunia semata. Tapi saya terpaksalah. Sebab saya fikir antara nilai dakwah dengan nilai pangkat ataupun jawatan dalam satu organisasi, bagi saya nilai dakwah ni jauh lebih tinggi berbanding dengan nilai yang manusia anugerahkan pada saya. Maka saya teruskan. Teruskan dengan kerja dakwah. Sehingga kinilah, walaupun cabaran tu kadang-kadang agak keterlaluan bagi diri saya, tapi saya teruskan. Saya rasa tak jadi satu kerugian bagi saya lah. Mungkin di sisi manusia mereka rasa rugi, tapi bagi saya tidak. Itu merupakan satu keuntungan bagi saya. Itulah macam-macam halangan yang kita akan hadapi. Tapi daripada situ sebenarnya adalah pengalaman dan juga kefahaman terhadap agama itu sendiri. Sebab pengalaman, saya percaya pengalaman yang mengajar ustaz semua itu. Sebab kadang-kadang kita yang terlibat dengan usaha dakwah, ustaz, pasti ada halangan, banyak halangan apa semua. Bila ada halangan berkali-kali datang, mula-mula kita semangat, tapi akhirnya kita dah mula sejuk, putus asa. Kita rasa, kenapakah saya nak libatkan diri saya dengan semua ini kan? Kadang-kadang sebab bukan orang yang biasa-biasa saja, ustaz-ustaz yang memang terkenal, yang terlibat dengan usaha dakwah
kerjanya cuba nak buat kebajikan pun kadang-kadang terhalang, termasuk dengan ustaz sendiri pernah macam tu kan. Jadi memerlukan jiwa yang sangat kental, Ustaz, tapi kalau satu soalan, kalau sebagai seorang persendirian, sebab saya bertanya dengan Ustaz ni adalah orang yang tepat. Ustaz mempunyai kerja apa semua sebagainya macam orang biasa kan, tapi pada masa yang sama usaha dakwah diteruskan. Tapi kalau kita masyarakat di luar sana yang ingin melibatkan diri dalam usaha dakwah, mungkin tak tahu macam mana lagi, contoh daripada segi persendirian individu, apa yang boleh kita buat? Mungkin Ustaz boleh share sedikit usaha-usaha dakwah yang Ustaz lakukan daripada diri Ustaz sendiri ataupun menggunakan apa yang ada di rumah dan sekeliling kita, Ustaz. Alhamdulillah, satu soalan yang baik ke arah perkembangan dakwah di bumi Malaysia yang mana terdiri daripada masyarakat majmuk yang pelbagai. Dan satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada kita di Malaysia ini adalah kita adalah sebuah negara yang penuh dengan masyarakat majmuk. Yang Budanya, yang Kristiannya, yang Hindunya dan sebagainya, dan yang etis tak kurang juga. Jadi saya rasa kita perlu mengambil ini sebagai satu peluang untuk kita setidak-tidaknya menyampaikan kata-kata yang baik dengan berhikmah dan juga bijaksana. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Kerana berdakwah itu merupakan salah satu daripada 4 perkara yang wajib yang ada pada Rasulullah sendiri, iaitu melalui tabligh, iaitu menyampaikan. Jadi bagi diri saya, walaupun saya duduk di kawasan ini yang penuh dengan masyarakat bukan Islam 90% ke atas, tapi saya menggunakan tempat tinggal saya ini sebagai satu peluang untuk saya eratkan hubungan dan bina silaturahim dengan masyarakat Islam dan juga yang bukan Islam di sini. Contohnya, sebagai contohlah saya bagi tahu, bila adanya Ramadan, datangnya Ramadan itu, Sabtu pertama Ramadan itu merupakan iftar Ramadan yang saya buat di rumah saya setiap tahun sehinggalah tahun 2017, yang mana saya pindah ke tempat lain, di surau saya buat aktivitinya. Tapi sebelum tu saya buat di rumah sini, di kawasan lapang di belakang rumah saya ni, di mana hampir 300 orang saya jemput yang mana terdiri daripada bukan Islam sekali. Jiran-jiran saya yang terdiri daripada India, China dan sebagainya, semua akan hadir bersama dan kita akan buka berpuasa bersama. Kita solat maghrib berjemaah dan dilihat oleh rakan-rakan yang bukan Islam. Mereka akan duduk dan lihat bagaimana cara kita sembahyang. Dan selepas solat maghrib tu kita akan makan. Biasa menu favorit kami adalah masak kambing biryani lah. Itu yang kami biasa masak dan kami hidangkan kepada orang dalam dulang. Dan yang bukan Islam ni kami memasdiakan sudu garpu untuk mereka makan bersama. Jadi mereka rasa agak mesra di sana. Bagaimana kami sebagai orang yang Islam dan saya sebagai seorang mualaf, kami boleh melayani mereka begitu sehingga mereka merasakan satu bentuk kebersamaan dengan kami. Dan mereka tak rasa kekok untuk datang ke rumah kami untuk duduk bukan kursi meja, bukan aircon pun, duduk di lantai dengan ground sheet dan duduk di kawasan yang berbumbungkan langit. Kami buat 8 tahun dan ini merupakan satu peluang untuk Samilah untuk kembangkan dakwah dan menunjukkan betapa keterbukaannya Islam itu mengajar kita. Keterbukaan tanpa kita lari daripada landasan yang Islam ajar pada kami. Itu yang saya amalkan. Dan juga perkara-perkara lain adalah menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk mengemalkan syiar Islam, iaitu kepada non-Muslim, tak kira lah warga dalaman ke, warga luar negara ke. Di sini juga kami pernah panggil orang daripada London yang datang 3 kali ke sini dan kali keempat syahadah di sini rumah ni. Warga daripada Jepun datang ke rumah ini, merupakan seorang pengarah di sebuah syarikat di Pasir Gudang, datang ke rumah sini berbual dengan kami tentang Islam dan disyahadahkan di sini. Begitu juga warga Sabah dan Sarawak yang dinikahkan di rumah ini sendiri. Jadi inilah pelbagai aktiviti yang saya lakukan dan setiap kali membuat aktiviti begini, saya tidak akan tinggalkan jiran-jiran saya yang non-Muslim. Baik Cina ke, baik India ke dan sebagainya. Saya akan panggil mereka bersama. Jadi di situ mereka dapat lihat betapa indahnya Islam. Itu yang kita nak lihat. Betapanya indahnya Islam, walaupun mereka berpegang kuat kepada segala ajaran Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi mereka masih boleh wujudkan lagi persefahaman dan hubungan yang baik dengan yang bukan Islam. Kenapa? Menghormati mereka itu sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Cuma kita kadang-kadang gagal untuk menyampaikan dakwah pada mereka. Mereka masih terkapai-kapai dalam dunia yang penuh kegelapan dan kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi menjadi tugas kita, tanggungjawab kita. Bila kita dah mengucapkan 2 kalimah syahadah,
kita secara automatik telah memikul tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kepada yang bukan Islam. Jadi di bumi Malaysia ni banyak ruang peluang yang terbuka luas, terbentang luas. Cuma kita yang kadang-kadang gagal untuk mengenal pasti itu sebagai satu peluang untuk kita buat kerja-kerja dakwah dan meraih saham akhirat. Jadi sebenarnya dakwah itu sendiri, Ustaz, kan? Perkataan, asal-usul perkataan dakwah itu sendiri bermaksud mengajak. Yes. Macam-macam cara yang kita boleh lakukan. Tak kira di mana, siapa pun kita. Apa yang kita lakukan hanya mengajak sahabat-sahabat kita, tak kira yang Islam yang tidak ataupun yang bukan Islam, untuk masuk ke dalam suasana kita, lihat sendiri experience sendiri bagaimana cara hidup kita. Sebenarnya daripada situ kita dapat menyampaikan mesej. Benar apa yang kata Ustaz telah. Jadi kita kena ketepikan egostik kita, rasa kehebatan kita sebagai seorang Muslim, dan jangan terlalu jumuk dalam Islam. Islam bukan milik mana-mana bangsa, tidak. Islam ini merupakan satu agama yang syumul, milik semua orang di dalam muka bumi ini. Bukan hanya khusus untuk kita seperti yang orang-orang biasa lazimnya pemikir di Malaysia adalah seolah-olah Islam itu bersamaan dengan Melayu. Islam equal to Malay. No. Islam itu milik semua manusia. Jadi menjadi tugas kita untuk sampaikan kepada mereka dan supaya sama-sama kita dapat masuk ke dalam syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu dia temu bual ataupun sembang santai saya bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizuddin Raja bin Abdullah. Baik tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan dan puan menyukai video ini, maka jangan lupa untuk subscribe channel Nasihat Mu'allaf Ridwan Tan, dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Sama-sama kita menyokong usaha dakwah ini kerana setiap klik anda adalah kebajikan. Baik, alhamdulillah Ustaz, akhir sekali Ustaz, masa tidak mengizinkan. 30 saat untuk Ustaz berikan nasihat kepada penonton-penonton Nasihat Mu'allaf untuk anak-anak muda bagaimana untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha kebajikan dan juga dakwah, Ustaz. Okay, alhamdulillah, satu soalannya bagus, soalan penutup yang baik. Alright, baik. Dakwah ini tidak memerlukan penghususan yang luar biasa, kemahiran yang luar biasa, tidak. Jadi dia adalah satu kesedaran yang perlu timbul dari hati diri kita, naluri kita sendiri. Jadi penyampaian dakwah ini adalah pelbagai. Kita mempunyai pelbagai platform dan pelbagai cara. Yang paling mudah sekali adalah akhlak kita. Jadi kita sebagai seorang Islam, akhlak kita itu perlu dijaga, kerana akhlak itu merupakan satu penampilan yang akan memberi gambaran yang paling tepat, paling cepat pada seseorang. Dan bagi yang sudah Islam, yang penting adalah ambil peluang ini untuk menyantuni setiap saudara baru ataupun mu'alaf yang kita kenali, ataupun setidak-tidaknya cuba lakukan segala kebaikan kepada jiran-jiran kita walaupun mereka itu bukan Islam. Kerana itu merupakan satu peluang yang terbuka untuk kita lakukan amal kebajikan dan juga mengumpul saham akhirat nanti, insya-Allah. Dan saya doakan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah, dan Allah jauhkan kita daripada hati yang berbolak-balik setelah Allah berikan hidayah kepada kita, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hafizuddin Raja bin Abdullah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia perkongsian kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam channel Nasihat Mu'allaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.